Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah pada hari ini kita semua dalam keadaan sihat walafiat sehingga kita berkesempatan untuk mengadakan kelas online, cuma dalam keadaan yang serba ada. Maksudnya serba ada ni kadang-kadang signal lah. Tapi Alhamdulillah insyaAllah semua dalam keadaan sehat, bebas daripada virus COVID-19. Amin Allahumma amin. Okey, untuk puan-puan dan tuan-tuan, apa khabar? Sehat? Alhamdulillah sehat semua ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, saya wafat Ustaz. Okey, Alhamdulillah kalau sehat. Okey, so untuk hari ini kita masuk tajuk dia. Ya. Okey, kita belajar tentang qalqalah. Okey, qalqalah sebagaimana kita ketahui, qalqalah ini terbagi menjadi 3. Okay, kita ulas sedikit yang minggu lepas bertajukkan qalqalah. Qalqalah, maksud daripada qalqalah itu adalah melantunkan ataupun melatunkan sebutan huruf qalqalah. Jadi tuan-tuan, puan-puan, apabila kita bertemu dengan huruf qalqalah, maka huruf itu kena kita lantunkan. Okey. Huruf qalqalah sendiri ada 5. Ba, jim, dal, ta, qaf ataupun disingkat dengan baju di toko. Ataupun ada yang mengatakan baju dan koto. Kalau baju dan koto, bajim dal qaf ta. Ataupun qad bujadin. Qaf dal qaf ta ba qad bujim qad bujadin dal. Jadi yang jelas huruf qalqalah itu ada 5. Dan setiap kita berjumpa huruf qalqalah, maka kena dilantunkan. Okey, seterusnya. Qalqalah terbagi menjadi 3. Menjadi 3 puan-puan tuan-tuan, semuanya ada 3. Ingat, qalqalah terbagi menjadi 3. Yang pertama, qalqalah sughra. Sughra bukan sohir tapi sughra. Sebab saya pernah mengajar seorang murid, dia cakap qalqalah sohir. Sebenarnya sughra dengan sohir ni lebih kurang. Cuma kita gunakan bahasa yang dalam buku adalah sughra bukan sohir. Qalqalah sughra maksud dia qalqalah yang kecil. Tandanya berlaku di pertengahan perkataan. Jadi qalqalah sughra ni hanya terjadi pada pertengahan perkataan ataupun pertengahan ayat. Kadang-kalanya pertengahan perkataan, ada kalanya pertengahan ayat. Contoh kalau dalam pertengahan perkataan qablikum. Perkataan qablikum dekat situ ada huruf ba. Dan ba itu termasuk huruf qalqalah. Tetapi kalau pada pertengahan perkataan, contohnya laqad khalaqna, laqad. Laqad itu satu perkataan, khalaq satu perkataan juga. Jadi qad dengan khalaq itu pada pertengahan ayat. Okey. Dan ingat, untuk qalqalah sughra, huruf qalqalah mesti bertanda sukun. Bertanda sukun. Untuk qalqalah sughra mesti bertanda sukun. Tanda sukun ni adalah tanda mati ataupun tanda bulat macam ni. Itu tanda bulat macam ni ataupun kadang-kadang macam ni. Dal macam dal. Ini adalah tanda mati.
Jadi untuk qalqalah sughra, huruf qalqalah mesti bertanda sukun. Okey. Dan dia tidak boleh di ujung kalimah ataupun ketika kita waqaf. Kalau kita ke waqaf, dia akan masuk kepada qalqalah kubra. Okey, yang kedua adalah qalqalah kubra. Kubra, bukan kabir ya. Kalau tadi kalau sohir lawan dia kabir. Tapi kalau sughra lawan dia kubra. Kubra ni adalah besar. Jadi qalqalah yang besar. Maksud besar kat sini, lantunannya lebih besar daripada sughra. Terjadi ketika waqaf dan di hujung ataupun di hujung ayat. Okey, di hujung ayat tuan-tuan, puan-puan. Okey, dia juga kena baca lantun. Contoh kat sini adalah al-buruj. Buruj. Buruj. Jim tu kena j. J dia. Contoh was-sama'i zatil burud wal yaumil mau'ud. Ataupun minggu lepas kita ambil contoh qul huwallahu ahad. Ahad dia berada di ujung ayat. Okey. Kalau untuk yang di ujung ayat ni, dia tak baris dia boleh baris atas, boleh baris bawah ataupun boleh baris depan, sama ada dia depan ni baris 2 ataupun atas. Kalau atas baris 1 je tak boleh baris 2. Sebab bila atas baris 2 dia akan menjadi mad iwad. Contoh apa ya? Yang contoh burujan. Burujan, jim itu akan baris atas macam ni, burujan. Ini bila berhenti dia tidak akan jadi qalqalah, tetapi kita baca buruja, bukan buruj. Tapi kalau dia burujin, jim baris bawah macam ni, bila berhenti menjadi qalqalah kubra. Buruj ataupun burujun menjadi buruj. Okey, itu untuk qalqalah kubra. Seterusnya ialah qalqalah akbar. Okey, kita tadi ada kecil, besar. Kalau akbar ni lebih besar. Seperti perkataan Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Allahu Akbar. Ni kita ambil akbar aja. Akbar maksudnya lebih besar ataupun terbesar. Dia sama dengan qalqalah kubra. Terjadi ketika waqaf dan di hujung ayat. Tetapi ingat, dekat akbar ni mesti ada tanda sabdu. Kalau tak nampak tanda sabdu ni, dia macam ni. Tanda sabdu ni adalah 3 yang menghadap ke atas. Ini disebut dengan sabdu. Okey. Lepas tu kena berhenti dan lantun. Dia kena berhenti dan lantun. Kalau kubra tadi pun sama ya, kena berhenti dan lantun. Kalau akbar juga kena berhenti dan lantun. Cuma yang membezakan akbar dengan kubra adalah tanda sabdu. Okey, ni tanda sabdu. Contoh tabbat yada abi lahab watab. Berhenti kejap. Ataupun kalau saya letak contoh lain, al-haqqu. Al-haq. Al-haqqu. Perkataan al-haqqu ni, al-haqqu, ketika kita berhenti, maka terjadilah qalqalah akbar. Baca dia, al-haq. Al-haq. Kena sabdu sekejap. Al-haq. Okey, sebab ada sabdu. Tetapi seandainya sabdu ini tidak ada,
maka terjadilah qalqalah kubra. Baca dia al-haq, al-haq, al-haq. Beza kan? Kalau tak ada sabdu baca dia al-haq. Kalau ada sabdu al-haq, berhenti kejap. Itulah qalqalah kubra dan qalqalah akbar, beza dia.